Salam sejahtera, dan saya nak mengulas kenyataan yang dikeluarkan oleh Setiausaha Agung PAS yang mana saya lihat kenyataan itu tidak habis lagi dengan isu nak menukar kerajaan, yang mana dalam kenyataan hari ini saya lihat beliau menyatakan bahawa kerajaan boleh bertukar pada bila-bila masa berdasarkan sokongan atau keyakinan kepada Perdana Menteri atau tanpa perlu menunggu pilihan raya. Sepatutnya asas dari undang-undang kerajaan boleh ditukar pada bila-bila masa asalkan mengikut perlembagaan persekutuan. Sesiapa yang mendapat kepercayaan yang di-Pertuan Agong mendapat sokongan majoriti ahli Dewan Rakyat. Ahli itu mesti dilantik sebagai Perdana Menteri. Ia berlaku pada tahun 2020 dan 2021 pertukaran kerajaan dan Perdana Menteri. Bila Perdana Menteri hilang kepercayaan majoriti dan ahli Dewan Rakyat, Perdana Menteri itu perlu letak jawatan kabinet. Bukan dia, Perdana Menteri sahaja. Tun Dr. Mahathir Mohamad perlu letak jawatan kabinet pada tahun 2020. Itu asas. Ini kata Datuk Seri Taifuddin Hassan ya. Dan apa yang saya lihat daripada kenyataan dikeluarkan oleh Setiausaha Agung PAS ini ya, dalam isu ini. Yang pertama, kita tahu Taifuddin Hassan ni adalah seorang pengamal undang-undang dan seorang peguam. Dan sepatutnya beliau faham tugas pembangkang, yang juga hari ini mereka tahu bahawa diri mereka pembangkang dan sepatutnya mereka memberi tumpuan dalam usaha untuk bagaimana mereka menjadi pembangkang yang baik. Apa yang saya lihat daripada kenyataan Taifuddin Hassan ni, apabila dia menyatakan bahawa kerajaan boleh bertukar bila-bila masa berdasarkan sokongan ataupun keyakinan kepada Perdana Menteri tanpa menunggu pilihan raya, ini pada asasnya betul. Tetapi semenjak kita ada RUU Anti-Lompat Parti, kita sudah pun bergantung kepada isu RUU Anti-Lompat Parti ini kerana kita memerlukan en blok. Apa yang kita lihat hari ini, kerajaan pun memang betul boleh bila-bila masa tumbang sekiranya itu kehendak daripada komponen parti seperti UMNO Barisan Nasional dan juga GPS daripada Sarawak. Tetapi tidak mudah untuk tumbang kalau dengan ahli-ahli parlimen yang menyokong dengan cara melompat, kerana harus melompat dengan cara en blok. Ini sepatutnya dijelaskan secara terperinci oleh Datuk Seri Taifuddin Hassan. Tidak perlu dia nak berbuat kata-kata yang orang kata propaganda ataupun satu penipuan dalam sisi beliau nak mengulas sesuatu perkara, menyorok sesuatu perkara yang asasnya juga dia sendiri tipu. Kerana dia tidak secara terperinci ya. Jadi sepatutnya dia kena cakap boleh bertukar kerajaan tetapi melalui en blok. Apa yang kita lihat di sini juga, dia kata asas undang-undang kerajaan boleh ditukar pada bila-bila masa asalkan mengikut perlembagaan persekutuan. Saya rasa Taifuddin Hassan juga harus melihat bahawa kerajaan terbentuk hari ini pun atas sisi undang-undang dan juga berasaskan dan asalkan juga mengikut, dan kita tahu dia mengikut perlembagaan persekutuan dan tidak ada asas yang salah sebab pembentukan kerajaan hari ini. Apa yang kita lihat, dia kata asal mendapat sokongan majoriti. Ya betul, tetapi sokongan majoriti bukan melalui perseorangan. Dia harus en blok untuk kita melaksanakan dengan jayanya, iaitu RUU Anti-Lompat Parti ini tadi melalui satu kumpulan parti yang dinamakan en blok. Itu asasnya yang Taifuddin Hassan harus ceritakan kepada rakyat. Yang mereka nak buat sekarang ni adalah cara mereka buat langkah seretan, iaitu mencari ahli-ahli parlimen daripada parti-parti lain untuk terus menyokong mereka, dan mereka akhirnya berjaya melakukan satu langkah, iaitu yang kita lihat mentenak kata, iaitu kata akan keluar daripada parti mereka, mengkhianati parti mereka. Ini pada saya satu politik yang tidak baik dan tidak sihat. Saya lihat ya, politik Malaysia ni dia banyak menguntungkan kepada PAS kalau kita mengkhianati rakan kita, mengkhianati parti kita, mengkhianati perjuangan parti kita. Dia bukan menguntungkan individu itu, dia menguntungkan PAS. Kenapa saya kata menguntungkan PAS? PAS tidak pernah berpecah, tetapi PAS membuatkan parti orang lain berpecah dan akhirnya PAS sentiasa kuat. Jadi kenapa ahli-ahli parlimen nak memperbodohkan diri dengan pimpinan PAS? PAS berjaya memperbodohkan ahli-ahli parlimen yang bernama kata. Ini adalah kehebatan PAS. Jadi siapa lagi yang sanggup nak jadi orang bodoh dibuat oleh pimpinan PAS, silakan buat kerja gila itu. Dia tidak menguntungkan kepada ahli parlimen itu. Azmin Ali, apa untung dia sekarang ni? Zuraidah Kamarudin, apa untung dia hari ni? Kita tengok berapa ramai mereka yang melompat. Hari ni banyak yang gagal, tetapi sebagian yang masih kekal, sebagian yang
masih lagi tidak berkiblatkan mereka, akhirnya mereka terselamatlah sedikit. Tetapi belum mendapat tempat di hati rakyat, belum betul-betul kita tengok mereka ini konsisten dalam perjuangan politik. Jadi ini yang kita lihat asas-asas yang perlu pemimpin PAS jelaskan. Kalau PAS merasakan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini tidak mencapai ataupun tidak mendapat majoriti ataupun hilang kepercayaan majoriti di Dewan Rakyat, saya rasa takkan setiap sidang parlimen Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu membuat undi percaya, undi tidak percaya. Ini kerja gila. Sedangkan selama kita menubuhkan kerajaan, belum pernah ada Perdana Menteri buat undi percaya dalam parlimen. Datuk Seri Anwar Ibrahim lah satu-satunya yang berani buat. Sebelum menjalankan tugas sebagai Perdana Menteri, sebelum Dewan itu dibuka, dia telah pun melaksanakan dengan jayanya, iaitu sokongan 2/3 waktu itu untuk beliau menjadi Perdana Menteri. Jadi kita sudah nampak. Jadi apa yang diulas oleh Taqiyuddin Hasan ni, pada saya, kerja mereka adalah memikirkan bagaimana nak jadi kerajaan. Dan kita tahu kerajaan Pakatan Harapan tumbang waktu itu adalah disebabkan asasnya yang Tun Dr. Mahathir itu meletak jawatan. Itu asasnya. Belum kita cerita pasal dia hilang majoriti. Sebab waktu dia jadi Perdana Menteri, tidak kita tahu bahawa Tun hilang majoriti. Selepas dia letak jawatan, itulah berlakunya perkara yang mungkin PAS nak cerita tentang hilang majoriti dan sebagainya. Kerana waktu itu dia tidak ada yang lagi handle kerajaan. Dan semua jawatan kabinet itu turut serta terbatal apabila dia meletak jawatan itu. Jadi kata-kata ini, mereka-mereka yang gila kuasa, mereka yang khianati kepada parti mereka, melompat kerana mereka inginkan jawatan, mereka ingin kekalkan diri mereka sebagai menteri. Itu sebab dia. Tapi kalau hari ini asas yang dikatakan oleh Taqiyuddin Hasan, saya lihat dari mana dia nak menjadikan diri mereka untuk dalam kerajaan ataupun nak menubuhkan kerajaan. Kerana kita tahu UMNO hari ini bersama dengan kerajaan yang ada juga selesa, GPS juga selesa. Jadi ahli parlimen mana yang Taqiyuddin Hasan ni nak bawa untuk nak jadikan mereka cukup jumlah yang mana selalu diulang-ulang oleh mereka ni? Daripada gua mana dia nak bawa? Jadi benda ni saya pun malas nak ulang-ulang. Tetapi ini hakikatnya yang tiap-tiap hari juga pimpinan PAS memperbodohkan diri lah pada saya. Orang seperti Taqiyuddin Hasan ya, sepatutnya dia seorang yang bijak kerana dia seorang pengamal undang-undang, dia seorang peguam. Tetapi saya lihat apa yang saya fikir selama ini meleset kerana banyak fakta yang dikeluarkan tidak jelas. Dia cuba bercakap benda yang rakyat tahu, yang sepatutnya dia lebih upgrade lagi. Ini benda yang dia cakap ni betul lah asas yang dia cakap ni. Tetapi perkara itu telah dilalui oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dan tidak ada cacat celanya untuk bagaimana dia nak meletak jawatan hari ini. Dan sokongan ahli parlimen yang ada hari ini kepada dia, tetap kita tengok tidak berbelah bagi. Tidak ada saya tengok dalam kerajaan hari ini menyatakan mereka nak keluar. Kalau ada yang berani nak keluar hari ini daripada komponen Barisan Nasional contohnya, silakan. Saya tidak risau di situ. Dan saya tahu kerajaan yang ada hari ini solid, disokong oleh GPS sudah cukup. Jika GPS berada dalam kerajaan yang ada hari ini, maka kekallah kursi itu. Dan maka kekallah mereka sebagai kerajaan walaupun majoriti tidak banyak tetapi kukuh. Dan boleh kekalkan mereka kerajaan. Jika UMNO Barisan Nasional rasa mereka nak menyokong PAS, nak menubuhkan kerajaan seperti mana zaman Tun meletak jawatan dulu, saya rasa ini satu jawapan yang pada saya lah, pemimpin UMNO Barisan Nasional juga tidak berakal. Tapi saya percaya Zahid Hamidi bukan sebodoh pemimpin PAS bercakap. Jadi dia melihat kebajikan rakyat juga. Kerajaan yang ada hari ini saya rasa cukup stabil untuk mereka teruskan agenda membantu rakyat, untuk teruskan agenda buat balik ekonomi yang dah rosak. Kerajaan kita yang dah pun hancur lebur dibuat oleh Perikatan Nasional, yang mana mereka bertukar ganti Perdana Menteri. So pada saya tidak ada masalah sama sekali kerajaan yang ada hari ini, yang mana ada UMNO Barisan Nasional di dalam. Dan juga kita tengok sudah ada kompak, sudah ada gabungan yang bagus, yang ideal saya lihat, bersama juga dengan GPS. Jadi ini adalah satu kedengkian yang dilihatkan oleh PAS dalam kepimpinan mereka, yang mana sebenarnya mereka sekarang berada dalam dilema kerana kebodohan presiden mereka yang tidak mau bergabung sewaktu mula-mula kita nak buat kerajaan dahulu, akhirnya memakan diri.
Hanya dengan satu tanda tangan dan satu gulungan yang menyatakan tidak menyokong, dan akhirnya itulah dia. Muktamadnya jadilah kamu pembangkang selamanya. Jadi Taqiyuddin Hasan tak payahlah bermimpi, dan walaon-walaon di sana tak payahlah nak bermimpi, jadilah pembangkang yang baik. Itu harapan saya kepada Setiausaha Agung PAS yang sekarang sedang dibuai mimpi indah, yang mana dia merasakan bahawa mungkin akan berlaku lagi langkah Saraton 2. Tetapi itu adalah satu mimpi sahaja. Sekian dari saya, terima kasih.